kubah yang tuan-tuan tengok berwarna hijau tadi, di situlah terletak, di bawah itulah terletaknya jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubah hijau tu. Tuan-tuan mati Allah, kubah hijau yang tuan-tuan tengok tadi tu, kan, satu-satunya kubah yang berwarna hijau di Masjid Nabawi. Hanya itu saja tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dan di situlah bawahnya lah rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di bawah itu jugalah adalah jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita ni berada selalu berada di belah hadapan, dan mungkin kita boleh dapatkan boleh ambil kesempatan setiap kali kita datang masjid untuk kita menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dekat belakang tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala mungkin susah, kan, sebab jauh nak datang ke depan. Tapi kalau kita duduk dekat sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita padu solat, sekali itu kita dapat nampak kubah Rasulullah, kan, kubah hijau. Setiap kali itulah kita boleh sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa solat di masjidku, kan, akan digandakan sebanyak 1000 kali ganda lebih daripada masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sama macam Masjidil Haram, semua amalan yang kita lakukan di bumi Madinatul Munawwarah, tuan-tuan mati Allah, di Masjid Nabawi, semuanya akan digandakan dengan 1000 kali ganda. Mana batas dia? Batas dia adalah bermula daripada pagar ni, bukan di hotel, bukan macam di mana kita buat di Masjidil Haram, kan. Pagar ni adalah border dia tuan-tuan mati Allah. Maka kalau tuan-tuan nak dapatkan 1000 kali ganda, maka tuan-tuan mati Allah kena masuk ke dalam pagar ni, barulah tuan-tuan akan digandakan dengan 1000 kali ganda setiap amalan tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dekat Masjid Nabawi dia ada waktu haram solat. Tak seperti mana di Mekkatul Mukarramah. Kan, waktu haram solat seperti biasalah, selepas subuh, selepas asar. Tuan-tuan mati Allah, dekat sini sama juga seperti mana Masjidil Haram. Ada waktu setiap selepas solat fardu akan ada solat jenazah. Maka tuan-tuan ambil kesempatan untuk solat jenazah, sebab akan diberikan gandaan pahala tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sebesar Qirat. Qirat itu sebesar gunung Uhud, jarak dengan 1000 kali ganda kita buat dekat Masjid Nabawi. InsyaAllah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat banyak pahala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bagi Masjid Nabawi sama macam masjid kita juga tuan-tuan. Kita salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan berada dekat sini sehingga 2 hari bulan. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala ambil peluang untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kita berada dekat sini. Saya nak ajak pada tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita muhasabah balik diri kita semua. Bukan diri tuan-tuan, tapi diri saya juga tuan-tuan, untuk kita muhasabah balik diri kita, sejauh manakah rasa cinta, rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah hati kita rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita mendidik isteri kita, anak-anak kita mencintai dan juga merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita lepaskan macam tu je, ikutlah dia nak rindu siapa? Kalaulah kita rasa ya, memang aku rasa rindu, aku rasa cinta, aku rasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan tanya pula pada diri tuan-tuan, apa bukti yang aku rasa cinta, rindu, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tanya, macam mana ibadah aku? Macam mana kehidupan aku? Macam mana Al-Quran aku? Macam mana solat aku? Adakah solat aku seperti anak aku solat seperti mana aku solat, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat? Tuan-tuan tengok balik kehidupan kita, adakah sama seperti mana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tengok balik muamalat kita, jual beli kita, adakah sama jual beli kita dengan jual beli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tengok percakapan kita, adakah sama percakapan kita dengan percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tengok akhlak kita, adakah samanya akhlak kita dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada situlah tuan-tuan boleh tengok label mana tahap kecintaan kita, tahap rindu kita, kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita datang dekat sini. Niat utama kita adalah untuk mengerjakan umrah. Umrah tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala mana ada buat dekat Madinah. Umrah ke haji tuan-tuan semua kita buat kat mana? Kita buat dekat Mekah tuan-tuan mati Allah. Tapi kenapa kita datang dekat sini? Kita datang dekat sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala kerana rasa cinta kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini tuan-tuan mati Allah, cuba kita didik diri kita tuan-tuan untuk kita memperbanyakkan perkara yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk lakukan. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bagi dekat saya, apa benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka buat? Di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Ya. Nabi suka solat malam tuan-tuan mati Allah. Mulai hari ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita ada masa dekat sini 5 hari 4 hari ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kan sengkanglah sikit mata kita tuan-tuan bangun malam. Apa lagi Nabi SAW suka? Bersugi. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah kayu sugi tu, gigitlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigi geraham kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala suka bagi salam. Nabi lah adalah orang yang terawal bagi salam. Nabi adalah orang yang terawal bagi salam tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba untuk menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membagi salam. Satu hari tuan-tuan dia menyorok, dengan harapan bila Nabi SAW datang, dia nak terus bagi salam pada Rasulullah. Tapi tuan-tuan mati Allah, bila dia nak terjah je tuan-tuan, Nabi adalah orang yang paling laju bagi salam. Begitu juga kita dengan kita tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Lajukan mulut tuan-tuan. Assalam qabla kalam. Bagi salam sebelum kita bercakap tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala pupuk rasa cinta, rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi tuan-tuan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Seorang sahabat Nabi nama dia Sayyidina Bilal tuan-tuan. Sayyidina Bilal ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Nabi SAW wafat, diangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi Amirul Mukminin menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala bila datang berjumpa dengan Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, boleh tak kau izinkan aku wahai Amirul Mukminin untuk aku tak azan lagi? Lalu Abu Bakar kata, tak boleh, kau adalah muazzin Nabi, kecuali kau ada sebab-sebab yang tertentu, yang konkret yang aku boleh terima. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Bilal tuan-tuan mati Allah ketika itu dia pandang menara Masjid Nabawi, dia pandang makam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, aku setiap kali waktu azan, akulah yang akan kejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang akan pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sebut, ya Rasulullah, waktu salat. Ya Rasulullah, waktu salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beriringan dengan aku pergi ke masjid. Sampai ke masjid, aku naik ke atas menara. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat aku. Lalu aku melaungkan azan. Bila aku lakukan azan, Nabi memerhatikan aku. Bila aku habis azan, aku turun daripada menara, Nabi perhatikan aku. Aku solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, aku buat ni 5 kali sehari semalam sepanjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tak mampu untuk azan setelah mana ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar membenarkan. Lalu Bilal tuan-tuan mati Allah membawa diri dia tuan-tuan ke bumi Syam, duduk dekat Dimash tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana duduk dekat Syam tuan-tuan, satu hari Bilal dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata pada Bilal, sampai hati kamu wahai Bilal, lama kau tak ziarah aku. Menangis tuan-tuan, Bilal bangun daripada tidur, dia menangis tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala seperti budak-budak. Sehingga keluarga dia tanya, kenapa wahai Bilal? Bilal kata, aku takut aku ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Bilal
siap-siapkan barang dia tuan-tuan, pergi menuju ke Madinah tuan-tuan mati Allah dengan keldai dia. Sampai dekat Madinah tuan-tuan, di ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Sayyidina Umar. Satu hari tuan-tuan mati Allah, ketika mana dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan datang berjumpa dengan Bilal. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala adalah cucu pada Rasulullah. Bila dia tengok tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Husin, dia pandang muka Sayyidina Husin, lalu dia pandang kakinya Sayyidina Hasan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, percayalah tuan-tuan, muka Sayyidina Husin sama macam muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandang kaki Sayyidina Hasan sama macam kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Husin tuan-tuan mati Allah bagi tahu kepada Bilal, wahai Bilal, alang-alang kau dah ada dekat sini wahai Bilal, apa kata kau azan? Apa kata kau azan? Tuan-tuan mati Allah, Bilal kata, tuan-tuan, tadi Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar menyuruh ku azan, tapi aku tak nak azan. Tapi disebabkan kau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku azan. Tuan-tuan mati Allah, Bilal naik ke menara tuan-tuan, Bilal azan tuan-tuan mati Allah. Bila azan tuan-tuan, gempar satu Madinah ni tuan-tuan. Gempar satu Madinah ni. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dibangkitkan? Adakah Rasulullah hidup lagi? Sebab sinonimnya azan Bilal sama sinonimnya tuan-tuan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Bilal tuan-tuan sebut asyhadu an la ilaha illallah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh pingsan Bilal tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala kerana rasa rindu sayang cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini kita pupuk diri kita. Tinggalkan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala mungkin dosa-dosa kita, perkara-perkara buruk, akhlak-akhlak kita yang buruk-buruk tuan-tuan, percakapan kita yang teruk-teruk ni tuan-tuan, buang dulu. Tuan-tuan mati Allah, didik diri kita sementara kita berada dekat sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala dengan cara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh cek Google apakah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan boleh praktikkan. Esok tuan-tuan saya tanya pada tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa yang sunnah tuan-tuan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan telah praktikkan sepanjang tuan-tuan berada dekat bumi Madinatul Munawwarah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, saya bagi taklifan pada tuan-tuan untuk kita esok tuan-tuan sebanyak 1000 kali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Boleh. Insya-Allah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, perempuan dia ada waktu dia untuk perempuan kalau nak ziarah Rasulullah hanya pada waktu dia masuk raudhah saja dia boleh ziarah Rasulullah. Selebihnya dia boleh ziarah daripada sini saja. Lelaki bila-bila masa saja boleh ziarah Rasulullah dengan masuk pintu ni. Dia akan lalu depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak boleh masuk raudhah. Dia boleh masuk sini je tuan-tuan untuk lalu depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Untuk masuk raudhah bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Tuan-tuan tengok ni tandas ni. Ni tandas ni. Okey? Yang tai putih ni. Tandas kedua, tandas ketiga, barisan yang sama. Tandas pertama, tandas kedua, tandas ketiga, yang ujung sekali tu. Tuan-tuan, yang dekat-dekat dengan baket sana tu. Tuan-tuan mati Allah, tuan-tuan tengok tak yang ramai-ramai tu tengah beratur. Tuan-tuan, di situlah pintu masuknya raudhah. Pukul tuan-tuan lelaki bagi muslimin malam ni akan masuk ke raudhah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala masuk berjemaah, tunggu dekat apa nama? Lobi hotel pukul 2.45 pagi. 2.45 pagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala tunggu dekat lobi hotel, pukul 3 gerak terus. Pergi ke sana, tuan-tuan beratur, buka terus nusuk tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala bagi lelaki. Yang booking tu, yang nusuk tu tuan-tuan booking, tuan-tuan tunjuk dekat situ, insya-Allah dia akan bagi masuk. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala saya tak boleh masuk. Dia 45 hari. Saya dah masuk dah minggu lepas. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesempatan saya cuba try masuk. Kalau tak boleh masuk, tuan-tuan Ustaz Hanif ada boleh untuk pandu. Raudhah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal raudhah ni senang. Tiang tuan-tuan, tiang ni ada salut emas 3. Dia ada jalur tuan-tuan, 3 emas. Jalur dia setiap tiang ni tuan-tuan, dia ada jalur dia emas 3. Kalaulah tiang tu plain, kosong, itu bukan raudhah.
Maka tuan-tuan tengok nak pergi ke Raudhah ni, jalur 3 ke depan dia. Itulah Raudhah. Kalau tuan-tuan dekat belakang daripada 3 tu kan, lepas tu belakang tu semua plain kan, kosong je, maka tuan-tuan itu bukan Raudhah. Baik, boleh jelas tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala? Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sangat-sangat mengharapkan kan, supaya kita ambil kesempatan ni. Saya ulang balik semula tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tak tahu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita ada peluang lagi untuk sampai dekat sini. Walaupun kita ada dekat sini pada hari ini tuan-tuan, esok tak tentu lagi kita boleh sampai ke sini. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan kesempatan yang ada ni dan untuk kita memperbanyakkan selawat, membanyakkan amalan-amalan, lazimi untuk kita datang ke Masjid Surau, ke Masjidin Nabawi. Boleh tuan-tuan? Boleh. InsyaAllah. Sekadar tu saja tuan-tuan. Ada apa-apa persoalan? Masuk ikut time ke? Awal tak boleh? Tak boleh. Boleh masuk awal nanti, tapi dia akan suruh beratur dekat waktu-waktu dia. Okey. Tuan-tuan, saya ambil ni waktu yang terakhir lagi. Kan, supaya kita dapat solat subuh dekat dalam Raudhah. Okey. Kita nak cuba try solat subuh dekat Raudhah. Jadi tuan-tuan doa-doalah. Saya last minggu lepas sekali dengan trip. Yang satu lagi memang saya solat subuh dekat Raudhah sebab saya ambil last sekali. Jadi kita dah booking yang last sekali, waktu yang last sekali sebelum subuh kan. Tu yang last sekali, 3.30. Tuan-tuan boleh masuk, tuan-tuan boleh solat solat ni lah. Solat mana tahu dia bagi pelepasan untuk solat subuh secara berjemaah dekat dalam Raudhah. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah saya ada apa-apa soalan? Boleh cadangkan tak nak masuk dalam masjid ni untuk berapa sebelum waktu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu